Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subjek pengantar pengurusan kali ini memilih AirAsia Group Berhad yang telah disediakan oleh ahli-ahli Nadiatul Nazira, Nur Amira, Muhammad Sofi, Muhammad Zikri dan juga saya, Muhammad Danish. AirAsia Berhad adalah syarikat penerbangan tambang murah yang pertama di Asia dan berpangkalan di Malaysia. AirAsia menawarkan perkhidmatan penerbangan tempatan dan antarabangsa. AirAsia Berhad adalah syarikat penerbangan tambang murah yang pertama di Asia dan berpangkalan di Malaysia. AirAsia menawarkan perkhidmatan penerbangan tempatan dan antarabangsa. Latar belakang syarikat AirAsia ditubuhkan pada tahun 1993 dan bermula operasi pada 19 November 1996. Ditubuhkan oleh konglomerat milik Kerajaan Malaysia, DRB Highcom. Slogan AirAsia adalah telah melayari 51 destinasi nasional dan antarabangsa dengan 108 laluan dan mengendalikan 400 penerbangan setiap hari di Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kini AirAsia dikenali sebagai perkhidmatan tambang murah yang berkualiti dan slogan mereka adalah Now Everyone Can Fly. Sehingga kini, AirAsia telah menerbangkan 51 juta pelanggan dengan meyakinkan tambang murah. Pencapaian AirAsia telah dinobatkan sebagai anugerah syarikat penerbangan dunia. Farnborough Airshow meletakkan syarikat penerbangan itu sebagai penerbangan murah terbaik di Malaysia pada tahun 2012. Yang kedua, syarikat penerbangan tambang murah terbaik di dunia selama 11 tahun berturut-turut termasuk anugerah terbaru untuk tahun 2019. Misi syarikat AirAsia. AirAsia telah membolehkan semua orang terbang pada tahun 2011. AirAsia telah memberikan perkhidmatan bertaraf dunia dan harga tambah rendah lebih 600 juta tetamu di seluruh kawasan Asia Pasifik yang membuktikan kos rendah tidak bermaksud kualiti rendah dan perjalanan udara tidak semestinya mahal. AirAsia menjadikan lapangan pekerjaan yang terbaik. AirAsia bertekad untuk menjadikan perusahaan terbaik yang memperlakukan karyawan sebagai sebahagian daripada keluarga. Yang kedua ialah menjadikan brand ASEAN yang diakui secara global. AirAsia sebagai satu perniagaan besar yang diperakui secara global dalam menjadikan satu nama yang dikenali kerana jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Misi syarikat AirAsia yang ketiga ialah penerbangan kos rendah. AirAsia mengekalkan harga yang berpatutan kepada pelanggan untuk memberikan semua orang boleh terbang menggunakan perkhidmatannya. Perkhidmatan khidmat pelanggan yang ditawarkan oleh AirAsia adalah memastikan kualiti layanan dan produk yang ditawarkan AirAsia kepada pelanggan mereka. AirAsia memastikan bahawa seluruh produk yang ditawarkan berkualiti tinggi, merangkumi teknologi dan akan terus berinovasi untuk meningkatkan efisien. Pada masa yang sama, AirAsia boleh meningkatkan kualiti layanan mereka terhadap pelanggan. Produk dan perkhidmatan syarikat AirAsia. AirAsia adalah syarikat penerbangan kos rendah yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia mengendalikan penerbangan domestik dan antarabangsa yang dijadualkan dan merupakan tamat rendah terbesar di Asia. Terdapat dua ciri perkhidmatan yang ditawarkan oleh AirAsia, iaitu perkhidmatan intangibility dan perkhidmatan kebolehubahan. Okey, yang pertama adalah perkhidmatan intangibility. Perkhidmatan intangibility adalah perkhidmatan yang melibatkan penawaran barang kepada pelanggan yang tidak boleh disentuh,
tidak boleh dihidu dan tidak boleh didengar sebelum digunakan dan tidak pula boleh dipamerkan di dalam sesuatu rak seperti produk fizikal. Contoh perkhidmatan intangibility yang ditawarkan oleh AirAsia Berhad ialah perkhidmatan kad kredit, tun hotel dan kargo. AirAsia juga menawarkan perkhidmatan kad kredit yang bekerjasama dengan Citibank. Kad kredit yang ditawarkan ialah kad kredit Platinum dan Gold Master serta kad kredit Platinum dan Gold Visa. Sambungan AirAsia menyediakan perkhidmatan hotel yang di bawah syarikat AirAsia iaitu Tun Hotel. Hotel yang disediakan oleh pihak AirAsia tersebut mempunyai perkhidmatan yang berbeza daripada hotel-hotel lain, iaitu mempunyai kawalan yang ketat selama 24 jam, suasana yang bersih dan cantik, mempunyai katil 5 bintang dan berdekatan dengan tempat membeli belah serta banyak kemudahan awam. AirAsia Berhad bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kargo untuk para pelanggan. Antaranya kapal terbang yang menjalankan perkhidmatan kargo ini seperti Airbus A330-300 dan Airbus A320-200. Untuk penerbangan jarak jauh, kapal terbang Airbus A330-300 digunakan. Antara destinasi penerbangan jarak jauh ialah Australia, China, Taiwan, Japan dan Korea. Manakala kapal terbang Airbus A320-200 pula, ia digunakan untuk penerbangan jarak dekat seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Hong Kong dan Filipina. Okey, yang kedua ialah perkhidmatan kebolehubahan. Perkhidmatan kebolehubahan merupakan perkhidmatan dengan kualiti yang berbeza bergantung kepada di mana, bila dan bagaimana sesuatu perkhidmatan diberi dan juga merujuk kepada aktiviti yang dijalankan di peringkat pemasaran dalam pemasarkan produk ataupun perkhidmatan mereka kepada pengguna. Contohnya ialah AirAsia menyediakan bas-bas untuk pelanggan pergi ke destinasi yang hendak dituju dan pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan bas ini, pelanggan haruslah membeli tiket di kaunter yang telah disediakan oleh syarikat AirAsia Berhad. AirAsia Berhad juga sentiasa menyediakan perkhidmatan yang terbaik, iaitu mempunyai kawasan katil rata premium, tempat duduknya sangat luas untuk pelanggannya dan kursi tersebut boleh direbahkan sepenuhnya, seterusnya menjadi sebuah katil. Seterusnya, pihak AirAsia Berhad menawarkan perkhidmatan kebolehubahan kepada pelanggan ialah tempat duduk yang sangat selesa dan menawarkan harga yang menarik. Contoh tempat duduk untuk ekonomi terbagi pada dua, ialah tempat duduk biasa dan tempat duduk popular. AirAsia sentiasa menawarkan harga yang menarik untuk pelanggan dan AirAsia mempunyai 3 jenis tambang, iaitu tambang rendah, tambang premium flex dan katil rata premium. Bagi pelanggan yang memilih tambang rendah, pelanggan boleh menukar tarikh atau waktu selewat-lewatnya 48 jam sebelum waktu pelepasan yang dijadualkan dan takluk pada sebarang perbezaan tambang dan yuran penukaran. Bagi pelanggan yang memilih tambang premium flat dan katil rata premium pula, tarikh atau waktu boleh ditukar selewat-lewatnya 2 jam sebelum waktu pelepasan yang dijadualkan dan tidak tertakluk bagi tempahan baru yang dilakukan dalam tempoh 4 jam. Norwegian Air Shuttle, Alaska Airlines, Scandinavian Airlines dan juga Singapore Airlines. Norwegian Air Shuttle, syarikat penerbangan negara Norway, ditubuhkan pada tahun 1993, keuntungan sebanyak ringgit Malaysia 42.3 bilion, menjadi penerbangan kos rendah kedua terbesar di Skandinavia pada tahun 2015, mempunyai 9,389 tenaga kerja pada 2015. Ia menawarkan penerbangan domestik di Skandinavia dan Finland serta ke destinasi perniagaan seperti London,
dan juga ke destinasi percutian di Mediterranean dan Kepulauan Canary. Dan juga ia bermatlamatkan perkongsian berkualiti tinggi seperti perkhidmatan yang ramah, harga yang murah dan jaminan keselamatan penerbangan. Alaska Airlines. Syarikat penerbangan Alaska ditubuhkan pada tahun 1932. Mempunyai seramai 9,147 tenaga kerja pada tahun 2015. Perkhidmatan penerbangan produk termasuk bagasi, tempahan, perjalanan penerbangan haiwan peliharaan, perkhidmatan berbayar iaitu membantu penumpang untuk menaik taraf ke kelas perniagaan dan pertukaran penerbangan. Scandinavian Airlines, syarikat penerbangan negara Denmark, Norway dan juga Sweden memperolehi keuntungan sebanyak ringgit Malaysia 36.9 bilion iaitu pada tahun 2016 dan mempunyai tenaga kerja seramai 4,937 orang. Penubuhannya pada tahun 1946 dengan membawa visi menjadikan setiap penerbangan menjadi lebih mudah dan lebih senang untuk setiap pelanggannya. Perkhidmatan SAS juga menawarkan ke destinasi yang lain seperti Eropah, Amerika Syarikat dan juga Asia. Singapore Airlines. Ia mengungguli pendapatan penerbangan tambang murah sebanyak ringgit Malaysia 119 bilion pada tahun 2016 dan mempunyai seramai 27,619 tenaga kerja. Penubuhan syarikat ini pada tahun 1972 dan sehingga pada 31 Mac 2015, kini ia mempunyai 170 pesawat, termasuk 162 pesawat penumpang dan 8 kapal pengangkutan. Ia turut menyediakan perkhidmatan pengangkutan udara untuk penumpang dan juga kargo di kawasan Asia Timur, Eropah, Pasifik Barat Daya, Amerika, Asia Barat dan juga Afrika. Justru terdapat perkhidmatan kejuruteraan, penyewaan udara dan perkhidmatan agensi pelancongan serta yang berkaitan dan turut terlibat dalam latihan juruterbang dan menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan pesawat. Trend penerbangan jarak jauh dan kos rendah, penggunaan media sosial, trend perniagaan digital, isu kewangan dan pendapatan syarikat, isu sumber manusia dan pemberhentian kerja, isu sistem pengoperasian. Trend penerbangan jarak jauh dan kos rendah. Pelancaran AirAsia X pada bulan November tahun 2007 menjadi salah satu pelopor penerbangan kos rendah jarak jauh di rantau Asia, mengendalikan bandar sebanyak 41 pesawat Airbus. Pembukaan laluan baru AirAsia X di Eropah, Australia, China dan India menjadikan jaringan penerbangan semakin meningkat mengikut permintaan pelanggannya. Ia juga menumpukan pasaran teras di Asia Pasifik yang lebih menguntungkan syarikat dan juga merancang untuk menambah penerbangan ke Jepun dan membuka laluan ke Adelaide, Fukuoka dan juga Busan. Penggunaan media sosial. AirAsia sebagai satu syarikat penerbangan yang paling aktif di dalam media sosial dengan jumlah pengikut Twitter lebih dari 350,000 pengikut dan Facebook lebih dari 1.4 juta pengikut. Sehubungan dengan itu, AirAsia juga adalah salah satu pendengar yang paling aktif untuk mendengar pendapat pelanggan di dalam media sosial. Penggunaan platform pengurusan perhubungan awam sosial pertama industri seperti Ask AirAsia dan boleh diakses melalui laman web dan laman Facebook AirAsia di mana perkhidmatan pelanggan disediakan melalui sembang secara langsung, mail web, Twitter dan respon automatik pintar. Trend perniagaan digital. Ia salah satu inisiatif baru perniagaan baharu digital AirAsia seperti cabang logistik, teleport dan perniagaan makanan dan minuman seperti restoran santan. Ia juga menjadi platform perjalanan dan gaya hidup all-in-one semua dalam satu untuk membolehkan kumpulan ini mengatasi kesan kekurangan pendapatan berikut wabak COVID-19. Justru, ia membantu mempelbagaikan pendapatan kumpulan dan pendekatan ini untuk mengatasi kekurangan industri penerbangan.
Isu kewangan dan pendapatan syarikat. Terdapat beberapa kerugian terhadap kumpulan syarikat AirAsia. Dijelaskan kerugian bersih untuk tempoh tersebut adalah RM953 juta berbanding keuntungan RM102 juta pada suku sebelumnya pada 31 Mac 2020. Ini disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pendapatan di tengah-tengah permintaan perjalanan, kos penyelenggaraan dan baik pulih yang lebih tinggi sebanyak 54%. Catatan pendapatan syarikat pada suku kedua pada 30 Jun 2020 mencatatkan pendapatan sebanyak RM119 juta turun sebanyak 96% daripada 2.9 bilion pada laporan kewangan suku kedua pada tahun 2019. Ia disebabkan hibernasi sementara armada pesawat pada akhir Mac 2020 sebelum penyambungan operasi domestik secara beransur-ansur dari akhir pada bulan April 2020 ketika sekatan perjalanan berkurangan. Malah, pendapatan bukan syarikat penerbangan merosot sebanyak 55% turut memberi kesan kepada keuangan syarikat. Isu sumber manusia dan pemberhentian pekerja. Tahun 2020 menyaksikan syarikat AirAsia telah melakukan penstrukturan organisasi. Mereka telah menamatkan seramai 111 kru kabin daripada 900 kru, 172 juruterbang dan 50 jurutera dalam usaha pengecilan operasi. Setiap pekerja yang terlibat dalam skim pemberhentian ini akan dimaklumkan kelak melalui email dan diberikan papasan yang setimpal. Penstrukturan syarikat ini tidak hanya dilakukan oleh kumpulan AirAsia Berhad tetapi juga dilakukan di semua bahagian kumpulan anak syarikat AirAsia. Malah pemberhentian ini juga telah dilakukan di sektor operasi, pengurusan kru dan juga juruterbang. Isu sistem pengoperasian. Pertambahan jumlah penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada musim cuti sekolah turut memberi kesan kepada pengendalian operasi AirAsia, iaitu terdapat gangguan terhadap sistem AirAsia disebabkan pertambahan jumlah penumpang semakin bertambah pada musim cuti persekolahan akhir tahun. Kebiasaan AirAsia mengendalikan 30,000 penumpang sehari, tetapi pada musim cuti sekolah ia semakin meningkat kepada 40,000 orang penumpang. Berikut merupakan penilaian syarikat AirAsia dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat. Dari segi kekuatan, pengurusan AirAsia terdiri daripada organisasi yang kuat dan mempunyai hubungan yang baik dengan pihak kerajaan. Seterusnya, AirAsia mempunyai strategi pemasaran yang berjaya. Dan juga AirAsia merupakan satu syarikat yang agak terkenal di Asia Pasifik. Dan AirAsia merupakan low cost leader dalam kalangan syarikat penerbangan di Asia. Seterusnya, dari segi kelemahan. Pertama, AirAsia mempunyai perkhidmatan pelanggan yang lemah. Sebagai contoh, AirAsia sering menerima aduan dari pelanggan mengenai pembatalan dan penjadualan semua perjalanan. Dan pelanggan membuat aduan di platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Yang result, imej tercela dan pelanggan baru teragak-agak untuk menggunakan perkhidmatan AirAsia. Kelemahan yang seterusnya, AirAsia mencatatkan kerugian. AirAsia mencatatkan kerugian bersih sebanyak RM953 juta pada suku pertama 2020. Berbanding keuntungan bersih RM102 juta pada suku sebelumnya. Kerugian ini disebabkan oleh penurunan permintaan perjalanan selain kos penyelenggaraan dan baik pulih yang lebih tinggi. Seterusnya, pandemik COVID-19 dan PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia telah memberi kesan yang besar dalam dunia penerbangan yang menyebabkan permintaan jatuh menjulang. Berikut merupakan penilaian dari aspek peluang. AirAsia dapat meluaskan pasaran domestik dan antarabangsa. AirAsia kini telah mengembangkan sayapnya dengan membina sebuah platform e-dagang perjalanan sehenti yang menawarkan penerbangan hotel serta aktiviti pelancongan.
Asia tetap fokus untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi syarikat mereka dengan mempromosikan penerbangan domestik untuk merangsang kembali pendapatan mereka selepas COVID-19. Hala tuju serta masa depan syarikat. Selain daripada menjalankan penerbangan tambang yang murah, AirAsia Berhad turut menawarkan perkhidmatan seperti perlindungan perjalanan AirAsia, perkhidmatan kereta sewa AirAsia, tawaran kad kredit AirAsia, AirAsia Megastore dan AirAsia Go. AirAsia Berhad sedang mengkaji kemungkinan kenaikan kadar tambangnya pada masa depan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Beberapa syarikat penerbangan tempatan mengingatkan bahawa penumpang dijangka perlu membayar lebih 50% untuk kadar tambang udara jika penjarakan sosial dikuatkuasakan dalam pesawat, seperti yang dicadangkan oleh Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa berikutan COVID-19. Namun, operasi syarikat penerbangan tertakluk kepada arahan kerajaan dan setiap perancangan yang dirangka perlu mengikut serta selari dengan keputusan dan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan, terutamanya dalam tempoh PKP. AirAsia juga telah menyusun semula pelbagai strategi serta sebahagian besar lindung nilai bahan bakar dengan pihak yang menyokong AirAsia dan masih dalam proses untuk menyusun semula baki selebihnya. Kelebihan jumlah lindung nilai berbanding jangkaan penggunaan bahan bakar selepas COVID-19 dan mengurangkan kerugian lindung nilai jika harga bahan bakar tetap pada harga terkini. Langkah-langkah dalam mengurus dan membiayai kos termasuk pemotongan gaji pihak pengurusan dan kaki tangan kanan kumpulan AirAsia secara sukarela, merunding kembali kontrak dan menangguh semua perbelanjaan yang tidak penting. AirAsia menawarkan cara pembelian tiket penerbangan melalui internet secara atas talian. Tindakan ini adalah untuk mengurangkan kos operasi pengendalian kaunter tiket dan sebagainya, mempelbagaikan pendapatan dalam situasi terkini dengan mengembangkan perniagaan digital dan sampingan AirAsia seperti Santan, Teleport dan BigPay. Selain menawarkan perkhidmatan bawa pulang, Santan telah melancarkan perkhidmatan pandu lalu dan memulakan franchise Santan pada masa hadapan. Teleport mengutamakan pengangkutan bekalan perubatan untuk barisan hadapan dan responden perubatan kecemasan melalui jumlah penerbangan sewa khas untuk pengiriman kargo. AirAsia meningkatkan pendapatan melalui perkhidmatan penerbangan sewa khas. AirAsia telah melancarkan kempen Save Our Shop yang menawarkan platform e-dagang AirAsia, Our Shop dengan perkhidmatan penghantaran oleh Teleport. Yayasan AirAsia juga telah melancarkan sumbangan awam digital dengan kerjasama BigPay. AirAsia kini merancang untuk memperluaskan pengetahuannya kepada masyarakat melalui transformasi gaya hidup digital dengan program latihan semula dan kemahiran yang dapat membantu meningkatkan kumpulan tenaga kerja negara. Program latihan yang diperkenalkan oleh Redbit Academy dan pada masa ini hanya untuk kaki tangan dalaman AirAsia yang mahu mendigitalkan syarikat mereka. Redbit Academy adalah kerjasama antara cabang perusahaan korporat kumpulan AirAsia, Redbit Venture, Sendirian Berhad dan Google. Redbit Academy menyediakan kurikulum bertaraf dunia untuk mengajar tenaga kerja yang bukan teknologi mengenai apa yang diperlukan untuk bertahan dalam ekonomi digital selain menggalakkan mereka untuk menjadi inovatif yang akan membantu melengkapi pekerja dengan kemahiran digital baharu dan menjadi tenaga kerja bertaraf dunia seperti AirAsia.
tersebut merupakan cadangan penambahbaikan. Air Asia harus menaik taraf perkhidmatan pelanggannya. Hal ini dikatakan demikian kerana Air Asia sering dicap sebagai kurang profesional ataupun mempunyai tahap perkhidmatan yang mengecewakan. Oleh itu, Air Asia harus melatih pekerja-pekerja yang berhadapan dengan pelanggan mereka agar supaya menjadi lebih memahami, bertoleransi dan bersedia pelanggan. Hal ini untuk mengelakkan stereotip kos rendah, kualiti rendah. Seterusnya, Air Asia juga perlu meningkatkan kapasiti kemudahan dan menambah destinasi penerbangan mereka seperti ke benua Eropah dan Afrika. Dengan ini, sedikit sebanyak dapat menarik minat pelancong-pelancong dalam negara dan asing untuk mencuba perkhidmatan penerbangan tambah murah Air Asia. Okey, di akhir kesimpulan, kejayaan dan bantuan Tony Fernandez sebagai seorang usahawan dalam industri pengeluaran dan diiktiraf di dalam dan luar negara. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Tony Fernandez merupakan faktor yang mempengaruhi dia dalam mencapai kejayaan. Ciri-ciri ini termasuklah keberanian yang diambil, kegagalan adalah pilihan, proaktif, berorientasi pasukan serta berorientasikan wawasan dan matlamat. Fernandez menunjukkan ciri bertenaga, mengambil keputusan ini untuk diri dalam industri pengeluaran yang pada awalnya memerlukan permintaan rendah di Malaysia. Kebijaksanaan Fernandez dalam pelaksanaan fungsi keusahawanan telah menukar cabaran tersebut kepada suatu peluang yang menguntungkan. Ciri proaktif dapat dilihat dalam diri Tony Fernandez semasa dia melakukan transformasi dan landscape sejak mula mengambil alih Air Asia yang berdepan dengan masalah kerugian pada tahun 2001. Ciri berorientasikan pasukan juga diperbaiki dalam struktur dan budaya organisasi Air Asia yang tidak formal dan memerlukan untuk memupuk kerja berpasukan antara setiap ahli dalam organisasi.